Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian pada malam ini insya-Allah ayat yang ke-112. Tetapi memandangkan ayat 112 merupakan sambungan daripada ayat yang 111, satu cerita ya. Jadi kita baca daripada ayat yang ke-11 lah. Kita baca daripada ayat yang ke-11 muka surat 17 surah Al-Baqarah. Insya-Allah semoga Allah memberi kefahaman kepada kita serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Pada minggu lepas kita dah bincang, tapi pasal kita berhenti sampai yang ke-111 kan. So kita ulang balik secara ringkas lah pasal dia sambungan daripada ayat yang ke-112. Dalam minggu lepas kita telah bincangkan bagaimana golongan-golongan yang beramal tanpa dalil, golongan-golongan yang berakidah tanpa dalil, ataupun golongan-golongan yang mengambil hukum tanpa dalil, maka Allah telah menegur golongan-golongan ini. Jadi ayat yang minggu lepas kita belajar itu dipanggil ayat apa tu? Ayat Allah merungut tentang degilnya manusia. Manusia degil sangat, Allah menukilkan dalam Al-Quran betapa degilnya dia. Allah bagi berbagai-bagai bentuk ujian, Allah bagi berbagai-bagai bentuk nikmat. Tapi manusia tetap tidak nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah buat ayat dalam bentuk kadang-kadang dipanggil syikayah ataupun kadang-kadang dipanggil ayat tasjil. Sama Allah merekodkan tentang degilnya manusia dalam kitab supaya orang tahu betapa degilnya golongan tersebut. Sebagaimana keluarga kita lah, contoh ibu bapa, dia nak ceritakan kepada adik-adik yang lain betapa degilnya anak dia, dia ceritalah. Oh anak kita tu, anak nombor 3 tadi, kita beli baju baru,
beli seluar baru, bagi duit, tetap tak nak pergi sekolah juga. Allah merungut degilnya manusia macam itu. Dia beri kesihatan, dia beri kemewahan, dia beri kebahagiaan, dia beri akal, dia beri Quran, tapi tak nak juga berhukum, mengambil pengajar pada Al-Quran. Itu rungut. Allah merungut degilnya manusia. Dari segi apa? Dari segi masih lagi nak beramal walaupun tanpa dalil. Tak. Maka dalam minggu lepas kita cerita bagaimana seulas lalu wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana huda. Maka orang Yahudi kata tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi saja. Hudan tu maknanya Yahudi. Lepas tu orang Nasara kata pula wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana Nasara. Tak masuk syurga juga orang kecuali orang Nasara. Masing-masing kata dia saja yang boleh masuk syurga. Orang Melayu itu, orang Melayu tak. Oh, aku seorang yang boleh beramal terima ni. Sama. Maknanya Allah, dia bercakap saja. Bercakap dia ini, rupa-rupanya cakap dia itu Allah kata khayalan ya. Tilka amaniyuhum. Cakap khayalan kosong. Cakap hawa nafsu. Maknanya, kita ini dalam Al-Quran, dalam agama, nak bercakap tentang amalan ke, nak cakap tentang hukum hakam ke, nak bercakap tentang akidah ke, mesti berdalil. Pasal agama ni kena dalil. Agama berduduk atas dasar dalil tadi. Adanya agama kerana ada dalil. Kalau tidak ada dalil, mana ada agama kan? Pasal tak boleh. Semua orang cakap agama kalau tak dalil. Kata kita baca dulu Ibnu Mubarak dah. Dia kata guru Maha tu dia kata setiap benda tu mesti ada sanad. Apa tu? Lepas tu khayalan tilka aman. Mereka itu merupakan khayalan, cakap kosong ataupun berfikiran kosong saja kalau tidak dalil. Maka Allah ajar. Nak tahu, nak betulkan macam ni, tanya golongan-golongan yang kata amalan dia betul, yang kata akidah dia betul, yang kata dia saja masuk syurga, dia saja amalan yang benar tadi, tanya dia. Dia buat amal sekian, dia berakidah sekian, dia menjatuh hukuman sekian. Qul hatu burhanakum. Bagi tahu mereka, tunjukkan burhanakum, tunjukkan bukti kebenaran yang kamu kata sekian-sekian ini in kuntum shadiqin. Itulah maknanya kesimpulan pada yang minggu lepas, semua manusia ini kalau bercakap tanpa dalil, maka minta dalil. Allah ajar kita minta dalil untuk membuktikan adakah benar ajaran-ajaran dia tersebut. Kalau dia cakap saja tanpa dalil yang sahih, maka dakwah dia lah. Jangan marah dengan dia. Cuba berdakwah dia, ajak kepada, berpijak kepada alam yang nyata, dalil-dalil yang Allah telah tetapkan dalam kitab dia, adalah hadis-hadis Nabi dia. Itu maknanya syikayah ataupun kedegilan manusia yang pertama yang Allah nukilkan dalam kitab dia ialah kebanyakan manusia beramal tanpa dalil. Kebanyakan manusia berakidah tanpa dalil, tapi dia kata dengan amalan dia, dengan akidah dia, dia saja masuk syurga. Nampak tak? Jadi Allah kata, Qul hatu burhan. Buktikan, tunjuk bukti. Mana ya? Bila aku bagi tahu kamu masuk syurga dengan amalan-amalan kamu sekian-sekian. Cuma aku bagi tahu, bila amalan ikut Nabi aku reda, itu ahli syurga. Tanya macam tu. Tapi kalau kamu, bila Allah kata, Qul hatu burhanakum, tapi kamu boleh buktikan hujah-hujah Al-Quran, hujah-hujah hadis, maka benar ajar ni walaupun khilaf tadi. Jelas kan? Ini merupakan hujah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka yang suka bercakap, suka menegakkan kebenaran walaupun tanpa dalil. Mereka tetap juga meneruskan ajaran-ajaran kononnya tok nenek mereka lah, kononnya takkanlah mereka tak betul lah. Itu tapi walau betul pun tanya dia. Tanya tok nenek dia apa je dia lah. Maka itulah ayat minggu lepas. Jadi ayat yang kemalam ni Allah nak hurai. Bagaimana macam itu? Kalau macam itu bagaimana orang yang mengatakan tanpa dalil? Allah jawab, bala, bahkan tidak. Allah jawab ni. Bala, bahkan tidak sesiapa yang bercakap tanpa dalil, aku tak reda. Itu maksudnya lah. Bala, bahkan tidak. Kalau mereka beramal tanpa dalil, aku tak akan terima. Walaupun dia rasa dia keturunan Nabi ke, walaupun dia kata dia keturunan Yahudi ke, keturunan baik-baik, keturunan Nasara ke, malah apa-apa sekalipun kumpulan mereka, aku tak terima. Kalau
Tidak ada dalil daripada kitab Al-Quran aku ataupun tidak dalil pada amalan-amalan Nabi aku. Jelas. Tak. Maka tidak. Cuma yang berjaya masuk syurga, yang berjaya aku redha, man aslama. Sesiapa yang aslama. Menyerahkan 100%. Islam ni menyerahkan 100%. Terima 100%. Apa dia? Setiap ayat-ayat Allah, setiap amalan-amalan Nabi, aslama, itulah Islam. Kalau dia tak terima salah satu ajaran Allah, ayat-ayat Allah tak terima, satu tak terima pun, kufur. Dia tolak satu ajaran Nabi pun, kufur. Nah, tak boleh. Nabi Musa tak terima, tinggi suara Nabi pun, tak boleh. Nah, maksudnya jangan tak boleh. Kalau kata bercakap tanpa dalil, tak boleh. Yang Allah kata, nak berjaya masuk syurga, man aslama wajhahu lillahi. Sesiapa yang menyerahkan. Sesiapa yang menyerahkan 100% wajhu. Dia katakan wajah. Wajah kalau ikut tafsir. Wajah ini ialah muka lah kan. Tapi tafsir sebenarnya wajah ini ialah seluruh badan kita. Muka ini hanya dipanggil apa? Bahasa kiasan. Bahasa kiasan untuk seluruh badan kita. Yang ini daripada seluruh amalan kita ini kena wajhahu lillahi, menyerahkan dengan Allah semata-mata penuh keikhlasan. Beramal untuk Allah, beriman untuk Allah, percaya dengan malaikat pun untuk semua untuk Allah semua sekali. Maka di sini tafsir mengatakan man aslama wajhahu ini ialah sesiapa yang meyakini berpegang dengan semua rukun-rukun iman. Itu maksudnya kalau percaya dengan Nabi, kena ikutlah amalan-amalan Nabi. Percaya dengan malaikat, yakin malaikat hanya menjalankan urusan Allah. Percaya dengan kitab. Belajarlah kitab-kitab Allah, beramal dengan kitab-kitab Allah. Itu semua rukun-rukun iman. Maka ini syarat nak masuk syurga. Bukan keturunan mana, bukan NGO, bukan badan yang besar. Syurga ini Allah bagi pada individu. Sesiapa saja yang memenuhi tuntutan aslama wajhahu lillahi, maka aku bagi syurga aku lah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua nak jadi ahli syurga, jangan tak boleh kata saja, kena ada sifat ini. Yang kedua ialah wahwa muhsinun. Mana apa dia? Wahwa muhsinun ini dan huwa dan dialah. Yani muhsinun, orang yang berbuat baik, yani amalan-amalan kita. Tafsir kata wahwa muhsinun ini ialah sebiji mengikuti amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Maknanya iman dan sunnah. Iman dan sunnah merupakan syarat masuk syurga. Kalau baik macam mana, hebat macam mana pun, segala amalan-amalan tak sama dengan Nabi buat. Nabi solat sembahyang zuhur 4 rakaat, dia pergi solat zuhur 5 rakaat sebagai contohlah. Asal-asal banyak lagi bagus dia kata dah. Nabi puasa paling tinggi, Nabi Daud puasa selang sehari, dia pergi puasa hari-hari. Tak boleh. Langkah Nabi maknanya itu bukan muhsinun. Bukannya sifat baik. Sifat muhsin, sifat ihsan. Sifat ihsan ialah satu sifat yang mana seolah kita beramal tersebut, kita nampak Allah dan Allah nampak kita. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh nabinya itu muhsinun, mana iman dan amal lah. Iman dan amal kat sini. Dua perkara ni baru masuk syurga. Ni bukti dia. Bukti dia ada dua perkara ini. Percaya rukun iman, beramal dengan rukun iman, percaya 100%, dan juga amalan-amalan sebagaimana amalan-amalan Nabi tadi, barulah berjaya. Ini bukti-bukti dia dalam Al-Quran juga, dalam hadis-hadis yang sahih. Bila ada dua perkara ini, Allah kata, falahu, maka baginya. Tengok Allah offer. Ada dua perkara ini saja, tak kira lah kamu sendiri, kamu orang hina ke, kamu orang kampung ke, apa-apa saja, kalau kamu memenuhi dua perkara ini, falahu, maka baginya ajruhu, upah. Pahala lah. Pahala. Upah kita dari segi pahala yang Allah bagi indah daripada sisi Allah. Itu pahala Allah bagi. Allah redha. Maka di sini dari segi tafsirnya, falahu, maka pasti baginya pahala, ajruhu inda rabbihi, pahala di sisi Allah yang menjaga dia, iaitu Allah redha segala amalan-amalan dia. Bila Allah redha, maka Allah akan bagi syurga dengan dia. Itu je dia punya kesimpulan daripada orang yang bercakap tanpa dalil tadi,
Allah tak terima. Pasal? Waalaikumsalam. Orang yang Allah terima ialah orang yang bercakap. Ada dalil tadi. Dalil yang ialah rukun iman dan rukun Islam tadi sama dengan Al-Quran, sama dengan hadis-hadis yang sahih tadi, barulah Allah redha. Bila Allah redha, maka Allah bagi pahala dengan dia. Falahu ajruhu inda rabbih, dan Allah habiskan dosa-dosa dia. Dia menuduh. Yang si menuduh tadi. Tapi kita akan baca apa ni? Kita akan baca orang yang suka tuduh orang ni. Ada ayat lepas ni. Boleh sabar kita bah. Haji awal sangat. Kita akan baca saja orang tuduh orang ni. Kita jumpa ni. Sabar je. Advance, mana haji ni terlalu advance dia punya. Ilmu tinggi sangat dia nampak kan. Masya-Allah. Tapi kita baca ayat sebelah ni. Maka bila ada dua perkara tadi, wala Allah kata, wala khaufun, dan jangan kamu khawatir, jangan takutlah. Bila dua perkara-perkara rukun iman, rukun Islam, dan kita buat amalan kita ada dalil, apa nak takut lagi? Oh, Nabi solat macam ini, oh Nabi puasa macam ini, jelas. Nabi ke sahabat ke, ataupun mana-mana ulama yang pegang dalil dan bukti. Kenapa solat? Oh, Nabi solat. Bagaimana saya solat? Oh, sahabat kata sekian-sekian, hadis Abu Daud kata sekian-sekian, hadis Bukhari kata sekian-sekian. Apa nak risau lagi? Kita belajar semua dah. Cara-cara amalan Nabi, cara-cara tu tahu semua dah. Maka wala khaufun, janganlah tidak dan tiada khaufun, rasa takut lagi dah. Khawatir lagi dengan alaihim ke atas mereka. Pasal Allah redha dah. Maka jangan takutlah nak mati pun. Mati nak jumpa Allah kan? Allah nak tengok pahala kita. Adakah amalan kita buat tu sama dengan dia suruh, sama dengan Nabi dia buat? Apa nak takut lagi? Nak pergi cuma dua ya. Allah dengan Nabi. Nak jumpa dengan Allah, ada keimanan kita. Nak jumpa dengan Nabi, apakah amalan kita? Kalau dah memenuhi tuntutan Allah, iman, tuntutan Nabi segi amal, maka wala khaufun, tak takut apa dah. Dalam ayat lain, malaikat turun, duduk bersama-sama kita, menemani kita, mendoakan kita. Pasal kita buat perkara-perkara ini kan. Wa qalu apa? Innal ladzina qalu law kun apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang mengesahkan Allah dari segi amalan dan akidah tadi, maka malaikat akan turun di dunia lagi. Di akhirat turun lagi, menjadi kawan lagi. Malaikat akan bisik, "Ya Syekh, jangan takut, wala khaufun." Jangan takut. Nah, wa absyiru, bagi tahu ni kamu dah ahli syurga dah. Malaikat akan bisik. Allazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai kawanku yang dah mengesahkan Allah, amalan kamu ke, akidah kamu ke, jangan takut lagi. Jangan wala tahzanu, jangan takut lagi. Dah, jangan bimbang lagi. Jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Bagi tahu. Allah bagi tahu kamulah ahli syurga dah. Pasal yang Allah janjikan kena pegang dua-dua perkara ini. Itu ya. Maka Allah ulang, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan jangan bersedih hati dah nak tinggalkan yang kamu ada dunia ni. Pasal apa? Syurga indah sangat. Mati saja di alam barzakh menunggu kita tu jauh lebih hebat daripada syurga. Kita lupa dah anak bini kita yang kita sayang dunia ni. Sana Allah dah balas dari segi amali. Di dunia teori, kita baca Quran ada sekian. Mati saja amali. Allah balas dari segi apa yang sebenarnya. Cabut roh dah gembira dah. Masuk alam barzakh lagi gembira. Di padang mahsyar lagi gembira. Syurga jangan ceritalah. Maka Allah kata, jangan takut nak pergi dah hal sana, dan jangan duka cita nak tinggalkan dunia yang kamu rasa indah sangat ni. Tidak ada apa pun nak banding dengan akhirat yang aku akan bagi kamu, wahai hamba. Seronok ayat ni. Ayat bila Allah pesan kita macam ni, orang yang beramal iman dan amal soleh rasa seronok nak pergi terus, nak mati rasa kata boleh ni. Nak pergi ke mana? Ke Palestin nak berjihad lah. Pasal seronok sangat jadi ahli syurga. Betul? Kalau kita baca ayat, jumpa ayat ni, ada doa ke? Doa kena berdoa lah. Wahai Allah, bagilah aku seronoknya mendengar janji kamu. Terimalah segala amalan-amalan aku. Berdoa lah. Apa-apa saja ayat Al-Quran yang kita baca dalam bentuk ayat takhwif, ayat ancaman.
Apa-apa sahaja ayat yang berbentuk tabsyir, ayat gembira, maka berdoa lah. Itu tadabbur. Pasal apa? Pasal bila kita kadang-kadang kita tak berdoa pun, bila kita faham kan, itu doa sebenarnya. Hati kita dah minta dengan Allah dah ketika tu. Terdetik nak pergi sangat. Bimbang, takut sangat bila Allah ancam. Oh, neraka aku berat, dahsyat. Takut. Bila takut itulah doa. Doa tu keikhlasan mulut kita baca, hati kita terdetik takut, itu Allah kabulkan permohonan kita. Allah akan bagi kita apa kehendak kita. Pasal Allah bergerak atas kehendak kita. Tapi kalau kita baca tak faham, macam mana? Mana mungkin Allah nak bagi benda yang kita minta dengan dia, kita tak tahu kita minta apa. Kan? Itu pasal dia. Walahum yahzanun, jangan kamu takut dan bersedih hati nak pergi, nak mati jumpa aku ni. Jangan dulu cerita lagi lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita kena berbaik sangka dengan Allah bila kita beramal dengan benar, bertaubat, berzikir, insyaAllah kita bersama-sama dengan Allah untuk pergi dengan dia dengan bersama-sama dengan malaikat. Okey. Ayat 113. Ini yang Tuan Haji Sani tanya tadi. Maknanya kita panggil ayat syikayah yang kedua. Ataupun ayat tasjil yang kedua. Allah merungut degilnya manusia yang suka kata ke orang lain ni. A tak betul. A kata pula B tak betul. A kata kamu tak betul. Aku seorang saja betul. Kerana amalan kamu sekian-sekian. B kata pula kamu tak betul. Aku yang betul. Aku amal kamu sekian-sekian. C pun sama. Ni ya. Dia panggil orang yang suka. Allah merungut degilnya hamba aku. Dia bercakap mengutuk orang-orang yang lain. Mengutuk orang lain. Bahasa kasar kita baca bertahu, baru nampak. Apa dia? Wa qalatil yahudu, dan berkatalah orang-orang Yahudi. Tengok ni, orang Yahudi dulu. Pasal kisah orang Yahudi, walau bagaimanapun Allah masuk juga bangsa-bangsa yang lain. Agama, Yahudi agama kaum bangsa Israel. Wa qalatil yahudu, maka dan berkatalah orang-orang yang beragama Yahudi. Dia kata apa? Laisatin nas dia kata apa? Laisati, dia kata tidak ada an-nasara, orang Nasara. Dia kata dikutuk orang Nasara. Orang Yahudi kata laisatin nasara, orang Nasara ni apa dia? Ala syai', tak ada apa satu pun. Laisati, tak ada apa-apa pun orang Nasara ni. Tengok ni. Beramal tak dalam syurga wahai orang Nasara. Tak betul amalan kamu tu. Dia kata macam tu. Pihak kami betul kerana amalan kami ini benar. Dia kata macam tu. Macam dia kata tadi lah. Guru A kata, kamu tak betul, sesak ajaran kamu tu. Kami saja benar. Nak berzikir macam kami. Nak buat sekian-sekian amalan, buat macam kami. Kerana kami majoriti sebagai contohnya. Semua orang di kampung ni sama macam kami. Tiba-tiba kamu, 10 orang suruh tiru kamu. Dia kata macam tu. Kumpulan A yang ramai, kata kepada kumpulan B yang sikit sebagai contoh lah ni. Boleh? Nampak kan? Satu contoh. Lepas tu, laisatin nasara ala syai'. Kamu ini wahai orang Nasara, tak ada satu pun. Tak pandai beramal pun. Tak beramal pun. Amal kamu tak betul pun. Itu lebih contoh lah. Tengok. Tu, dia kata ni. Wa qalatin nasara. Maka berkata pula orang Nasara. Nak balas tadi. Dia nak balas orang Yahudi tadi. Kata sangat tu lah. Wa qalatin nasara. Kamu Yahudi. Laisatil yahudu ala syai'. Kamu pun Yahudi. Tak ada satu. Tak betul amalan-amalan kamu tadi. Kamu tak pandai pun. Entah dari mana-mana kamu beramal ni. Wahai orang Yahudi. Padahal dia orang ni, dua-dua ada kitab. Kan? Orang Yahudi ada kitab Taurat dia. Orang Nasara ada kitab. Sama-sama ada kitab tapi mengaku dia lebih benar. Sama kita kan? Sama-sama ada Quran. Kemudian A kata, aku yang betul. Aku baca Al-Quran hari-hari baca Quran. B pula kata, kami lagi betul. Kami baca Quran sekian, dengan guru sekian. C pun kata benda sama. Semua orang ini, semua orang atas dunia ini merasakan dialah yang paling tepat dan benar. Kalau tidak, dia tak beramal. Sebab itu susah kita nak ajak orang beramal mengikut fahaman kita. Pasal dia dah pegang benda dah yang dia rasa jauh lebih baik. Kalau tak baik, dia tak pegang. Apa-apa ajar sesat sekalipun, dia rasa dia lebih benar, lebih tepat. Kalau tidak, dia tinggal dah ajaran dia kalau dia tak rasa tak tepat. Kan? Sama dengan ayat ni kan? Oh Yahudi kata, kamu Nasrani tak tahu apa pun. Orang Nasrani kata, kamu orang Yahudi tak tahu apa pun. Nama-nama? Dia buat contoh dua ni lah. Dia cerita orang lain. Dan cuma kita, ibrahlah kita untuk masyarakat kita sekarang ni. Kan?
Lepas tu wahum dan mereka, bagi mereka, yakni orang Nasara ke orang Yahudi ke, wahum yatluna, mereka yatlu tilawah. Dia baca Alkitab, kitab mereka masing-masing. Orang Yahudi baca kitab Taurat dia, orang Nasara baca kitab Injil dia. Kan sama kitab itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara iman kita benda yang sama. Tapi kenapa boleh bertelingkah? Karena masing-masing mengatakan dia di pihak yang betul. Ini orang ada kitab. Maka jangan kita anggap kita ada Quran, kita Nabi, kita tak buat salah. Jadi nak mau dua perkara tadi kan? Tadi ke man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim. Dua tu yang memperbetulnya, tapi manusia akan berbalah dengan hak masing-masing. Dua. Wahum yatlunal kitaba, dan mereka baca kitab masing-masing. Kadzalika, dan demikianlah. Demikianlah. Qala allazina la ya'lamuna, dan demikianlah berkata allazina, orang-orang la ya'lamuna, orang yang tak tahu menahu, ya'lamu, dan yang mengetahui. Orang tak tahu kitab pula, satu grup lagi. Dia tak ada kitab, dia bercakap benda yang sama juga rupa-rupanya. Misla qaulihim, kami yang paling betul orang musyrikin ni. Orang Mekah, orang yang Arab jahiliah ni. Dia kata kamu bercakap, kamu tak betul, kami saja yang betul pasal kami ikut ajaran Nabi Allah Ibrahim. Kamu ada kitab, tak baca kitab, kami betul-betul amalan kami mengikut ajaran untuk nenek kami yang Nabi Allah Ibrahim. Kami solat, kami buat haji, kami tawaf. Walau bagaimanapun mereka lari daripada yang sebenar. Tapi nak ceritanya mereka yakin yang mereka buat betul. Walaupun Nabi Ibrahim aja nak tawaf pakai ihram. Dah, mereka buat pindaan kena telanjang ataupun boleh tak telanjang. Mari daripada Yaman, siapa di Arab, dia kena beli pakaian daripada orang Quraisy ni, Arab. Arab nak dia penjaga Mekah. Nak masuk Mekah, kamu mesti memuliakan aku. Segala kami ini suci bersih. Barang-barang kami ini barang-barang yang nilai tinggi. Kalau tidak, telanjanglah. Barulah harta kamu yang kotor bawa negara kamu tadi, beli pada barang-barang yang tak halal. Nampak tak cerita kan? Lepas tu bersiul, Al-Quran cerita. Mereka bertelanjang dan bersiul-siul sambil bersiul. Dulu bersiul, sekarang ni apa lagi? Menyanyi. Dah ada dah. Mana teruk menyanyi dengan bersiul? Menasyid, menyanyi. Ke arah tu. Selfie. Jadi mana-mana ibadat sekarang ni. Dahulu suka ibadat macam ni. Maka diteruskan ibadat-ibadat yang menyeronokkan. Yang lari daripada ajaran benar. Kenapa? Kerana tak seronok bila tak tambah dengan dia rasa lebih power dengan tambahan-tambahan tadi. Orang Arab jahiliah yang kita belajar dulu kan. Semua sama, dia tahu. Kahwin dia ada tolak satu, tolak dua, tolak tiga. Semua dia ada. Tolak raji'in, tolak. Semua dia ada. Lepas tu sembelih binatang pun dekat leher. Nikah kahwin pun ada. Tahu semua. Harga susu tak boleh kahwin. Adik-beradik dia tahu semua tu. Tapi yang dia musyrikin kerana di samping Allah ada ilah-ilah yang lain. Itu je punca dia. Dia ubah kaedah amalan Nabi tadi. Itu je pindaan yang Allah turunkan Al-Quran tadi. Boleh katakan ni pula. Katalah orang-orang yang musyrikin ni pula. Kadzalika qala allazina la ya'lamuna ya'lamuna. Mana balik ni? Mana tadi ayat ni? Kadzalika qala allazina la ya'lamuna, maka berkata orang-orang yang tak mengetahui dan tak ada kitab ni. Misla qaulihim. Ucapan seperti mereka tak ada, kami saja yang betul, orang lain tak betul semua. Nampak tak? Masing-masing mengatakan golongan dia saja yang betul. Tak tahu. Bila tahu? Pergi jumpa Allah baru tahu. Sama kita sekarang ni. Semua mengaku kami baca Quran, kami baca hadis, kami tiap-tiap malam kuliah di surau masjid. Sama kita pun belajar juga. Semua kata betul semua. Tapi bila pergi menemui Allah, baru boleh tahu siapa yang benar. Tapi Allah kata dah. Siapa yang benar ialah man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Itu inti dia. Mesti berdalil. Tapi kalau dia tanya dia dalil pada mana, dia tak boleh jawab. Tapi dia masih nak pegang. Kita yang dah mengaji ini, kita pegang dalil kita mesti Al-Quran, mesti sunnah. Baru kita boleh pegang. Kalau tidak, dikhawatiri pergi jumpa Allah. Tak terima amalan-amalan kita. Kalau setakat haru tak apa lagi.
Oh harus. Bila harus ini, tak apa buat apa, tak dapat pahala. Okey lagi. Tapi andaikan kita pergi menemui Allah yang kita rasa harus, yang ustaz-ustaz kita kata, oh harus tak apa, boleh amalkan benda baik. Andaikan pergi sana, dia akan bertukar daripada harus kepada bid'ah yang berat. Apa jadi? Nak lebih lagi, kita nak pertahankan amalan bid'ah ni, dia pergi kepada kufur kepada Allah Subhanahu. Takut, ngeri. Mula-mula harus akan bertukar. Pasal syaitan akan tarik sikit. Daripada yang dosa kecil, daripada tak dosa, kecil, besar. Sehingga kita menjadi ahli neraka kekal selama-lamanya. Itu ngeri benda-benda bid'ah ni. Benda-benda yang kita rasa harus, kita rasa. Dia pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, kamu kufur. Nyaya kita, tertolaklah amalan-amalan lampau kita. Amal kita jangan kena pergi jumpa Allah, bawa pahala banyak ni. Tapi menangis, tak berlaku, kata, di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal di situ baru tahu. Tapi teori dia tahu dah sekarang ni. Tapi kita betul kita baca teori tersebut. Sebab teori kita atas dasar kesombongan, ataupun teori kita berdasarkan kejahilan, ataupun teori kita berdasarkan apa yang benar daripada Allah, daripada Nabi kita. Itu sebenarnya. Boleh Ada. Memang ada. Ramai orang Yahudi yang benar pun ada. Tapi bila dia benar, dia akan terima Islam lah. Pasal dalam kitab dia ada. Sampai satu masa, kitab Yahudi ni akan hapus, keluar kitab Injil. Dia beriman dengan Injil. Lepas kitab Injil pula, sampai satu masa kitab Injil akan expire, terima Al-Quran. Maka dia kena beriman dengan semua Nabi-Nabi syarat asas. Tapi orang Yahudi ni jarang macam itu. Sebahagian besar mereka percaya dengan Nabi Musa saja. Dia tak percaya dengan Nabi Isa. Dia cuba nak bunuh Nabi Isa. Orang Nabi Isa pula, dia percaya dengan Nabi Isa saja. Dia tak percaya dengan Nabi Muhammad. Tapi kita umat Islam, semua kita percaya dengan semua Nabi. Kita percaya dengan Nabi, percaya semua. Percaya dengan Nabi Musa, percaya dengan Nabi Isa. Dan semua akidah, tauhid sama. Cuma yang membezanya, pasal dia orang dah expired, ikut Nabi akhir zaman. Dia orang tahu semua ni. Dan dia orang pun nak menunggu Nabi kita ni datang ke Madinah, nak tunggu Nabi kita. Nak tunggu beramal dengan Nabi ni. Nak tiru apa yang amalan Nabi akhir zaman. Tapi baghyan bainahum. Dengki di antara mereka tu yang menyebabkan dia tak ikut tadi. Syaitan pandai. Syaitan putar belik dia. Boleh Maka tengok dia. Itu kata-kata tengok ni. Untuk menentu. Fallahu tengok ni ayat. Maka bila orang Yahudi kata dia saja, orang Nasrani tak betul, tak berpakai. Orang Nasrani kata orang Yahudi tak betul. Orang musyrikin pula semua tak betul. Aku seorang saja betul. Masing-masing mengutuk orang lain tak betul. Maka apa kata Allah? Fallahu, maka keputusan Allah kata pasti Allah. Fallahu, maka pasti Allah, tengok ni, yahkumu bainahum, akan mengadili di antara mereka. Tengok, Allah akan berjatuh hukum. Bila pergi menemui Allah baru tahu. Amalan, Allah buang semua sekali amalan kamu. Kerana sekian amalan. Nak tunjuk ke, tak sama dengan amalan Nabi dia ke. Berbagai-bagai bentuk, kaedah, cara. Pasal cara kaedah amalan ini ditunjuk oleh Nabi. Quran hanya bagi dasar saja. Cara bagaimana beramal oleh Nabi. Dua-dua kena serentak. Tiba-tiba salah satu kita tak tolak, tak ikut, maka fallahu yahkumu bainahum, maka Allah lah yang mengadili di antara mereka. Bila? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Mengadili, kita kena terjemah mengadili amali dengan sempurna. Pasal teori dah cukup dah. Teori kita dah belajar 30 juzuk Al-Quran. Belajar dah 11,000 hadis yang sahih. Itu teori. Oh, hadis kata sekian, amalan sekian. Hadis sekian, amalan sekian. Berbagai-bagai bab hadis. Jelas, baca semua dah. Quran pula 30 juz, baca semua dah. Itu teori. Maka teori kita akan dapat daripada Al-Quran, daripada hadis. Maka Allah tak, dunia ini, Allah balas dari ujian saja. Pergi sana, barulah fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka di sini Allah akan mengadili dan menghukum mereka secara amali di hari kiamat nanti. Pasal sana negeri untuk pembalasan menyesal ke. Memang semua orang menyesal. Yang jahil ni menyesal marah.
Kenapa lah aku tak buat sekian-sekian? Kenapa aku tak mengaji sekian-sekian? Kenapa aku tak beramal sekian-sekian? Kenapa kalau aku beramal dengan perkara-perkara ni? Semua akan bangkitkan semua sekali kesilapan-kesilapan teori kita masa atas dunia kerana belajar teori yang salah masa atas dunia. Nak periksa tapi baca buku salah. Allah kata dah, nak lulus periksa, Quran, hadis, jelas. Tapi kita pergi belajar Melayu ataupun belajar tak benar tadi. Maka Allah akan balas. Kenapa? Apa benda? Balas. Fima. Fima tentang apa yang kamu adalah fihi yakhtalifun. Kamu berselisih masa atas dunia dahulu. Tu ya. Baru tahu ketika itu. A kata B tak betul, B kata A tak betul. Cuma sepatutnya orang yang mengaji Al-Quran, orang yang mengaji Quran, orang yang mengaji hadis, kita jangan bergaduh dengan sesiapa yang kutuk kita. Bila tadi Allah ajar, yang pertama, minta dalil bukti. Dia tak terima, tak ada dalil bukti. Oh, okey dalam Quran kata sekian-sekian. Bagi tahu dia, ajak dia. Itulah hak yang benar. Pahala dapat. Nak diterima, lagi banyak pahala. Nah, tak perlu kita bergaduh. Oh, boikot dia ke, tak tegur dia, masam dengan dia, lalu kemudian dia takut lalu dah. Kita bergaduh dengan tanah-tanah dia, kita bergaduh orang ni. Tak betul. Kita yang mengaji sunnah ini mesti berbuat baik, ajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Dia nak tak nak, itulah cerita pasal Allah yang boleh buka hati. Tapi dah lepas dah. Lepas dah hak kita kepada saudara-saudara kita semua, kawan-kawan kita semua. Pasal belajar Al-Quran, bertadabur, ini saja benda yang kita boleh menumpang kasih dengan jalan-jalan kita ni untuk pergi menemui Allah. Pasal apa? Quran bukan untuk individu. Quran untuk semua orang supaya betul-betul faham Quran ini. Kalau tidak, nyaya kita. Boleh? Jelas kan? Jawab soalan yang jadi. Maka itu orang kutuk-kutuk tadi memang kutuk macam mana pun jumpalah di hari akhirat nanti. Itu ketandaan sebenarnya yang lebih dalam sikitnya. Orang kutuk kita itulah Allah sayang kita. Allah nak bagi pahala dengan kita sebenarnya. Nah, kalau kita boleh sabar ke tahap, lepas tu ahli syurga yang banyak sifat dalam Quran, ahli orang yang sabar. Pasal sabar itu sebenarnya yang Allah nak bagi pahala yang tak non-stop. Lagi banyak sabar, lagi banyak besar kita. Dan inilah orang yang dapat syurga tertinggi. Salah satu orang yang dapat syurga tertinggi. Sabar. Kita kena sabar lah. Jangan cepat orang kata kita masang muka, tak boleh. Bila dia cerita benda yang salah, dia akan jumpa dia akan nanti. Betul kita baca ayat Quran tak? Dia kata, kenapa kamu ikut aku? Ustaz, kita bantai, wahai Allah. Dia ni, ustaz ni lah yang mengajar aku. Aku ikut dia. Aku hanya bagi tahu saja kenapa kamu ikut aku. Kita dua senasib sekarang ni. Dia tahu cerita dan neraka dia jumpa balik. Wahai Allah, tunjukkan aku dia manusia. Aku nak pijak kaki aku ni. Wa qul ladzina kafaru dah. Rabbana aku nak injah. Wa qala allazina kafaru rabbana anal lazaini adallana minal jinni wal insi nahna aqdamina. Aku pijak dia. Marahnya kita kerana dia ajar benda salah kita tadi. Tapi kenapa kita dengar? Allah kata, Quran aku ada dah. Kenapa kamu tak dengar Quran aku, dengar kata dia? Kenapa bila orang azan di masjid, kenapa situ syaitan bisik syaitan tu? Jangan pergi lagi, minggu depan boleh pergi, esok boleh pergi, asar boleh pergi lagi kan Zuhur dah. Nampak tak sekarang ni? Allah akan jumpa balik kita dengan syaitan tadi. Wahai Allah, aku tak pergi Zuhur pada sekian-sekian hari kerana dia ni lah yang bisik aku. Allah kata, dia bisik pun kamu percaya dengan dia. Sehingga aku bagi tahu azan kena pergi. Nampak tak? Dia tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak yakin dengan ayat Nabi, dia yakin dengan bisikan-bisikan dia tadi. Itulah kelicikan syaitan yang kita terpedaya dengan dia. Dan dia yakin sebahagian besar umat akan ikut dia. Dia tahu kelemahan kita ni. Kita suka sangat dengan dia tahu. Kita suka dengan dunia, leka dengan dunia. Syaitan cukup arif dengan kita ni. Cukup tak dia faham. Hebat macam mana kita ni, dunia yang tak boleh tinggal. Cukup suka dengan dunia. Sabar, tak boleh. Orang tak betul, sabar limit tak adalah. Sabar limit tak betul lah. Itulah dia tambah sendiri, hukum sendiri tadi tu. Dalam Al-Quran, sabar ini, Allah kata, jahat macam mana pun, memang betul lah. Dia kata, kamu boleh hukum dia. Contohlah, orang tumbuk kita. Orang tumbuk kita, hukumnya, kita boleh tumbuk balik dia, kadar yang sama.
Tapi ayat yang lain, seandainya kamu maafkan dia, itu lebih baik bagi kamu. Macam mana boleh? Kita boleh balas. Cuma Allah khawatir. Kita tumbuk dia takut lebih. Lebih sikit, kita takut dosa tadi. Dengan sebab lebih tadi kita dihumbankan ke neraka jahanam. Maka yang paling baik, maafkan semua orang lah. Sabarlah ketika orang marah macam mana pun. Kalau boleh sabarlah. Sebab tu Nabi kata kan, kalau kamu tak boleh sabar cara berdiri, kamu duduk. Tak boleh sabar duduk, kamu baring. Tak boleh sabar lagi, ambil air wuduk. Mana banyak. Nabi tahu dah. Sabar inilah ahli syurga. Memang beratlah, bukan semua orang boleh sabar ni. Kita bercakap pun senang je. Bercakap boleh, tapi bab syaitan ini Cuma jangan melentik ketika pasal sabar ini ketika tu je. Lepas tu bukan sabar dah lepas tu. Lepas pada peristiwa tu, kita dah marah dulu kan. Tadi kita kata, sabar ini ada hak dia. Marah tu. Tapi lepas tu, aku sabar tu. Bukan. Dia mengeluarkan kata-kata marah tu, tak sabar dah tu. Pas sabar mula-mula je, lepas tak sabar dah. Takkan seminggu nak sabar lagi dah. Hilang dah. Syaitan hilang dah. Dah tinggal dah. Itulah kena elak macam masjid surau. Apa yang tanya Haji ni? Bolehkah kita samakan ayat tu tadi? Sekarang ni yang dilarang bertakbir tu. Dilarang bertakbir. Tapi itu kes sekarang ni kes isu politik kuat sangat ya. Ini soalan ni bukan isu politik. Untuk bertakbir lah. Adakah ini boleh kita Dia tapi dia ayat yang tumpu ayat ini lebih kepada dalam rumah Allah dalam rumah Allah lah. Dia lebih beri perkhususan kepada rumah Allah yang orang tak benar menyebut nama Allah di rumah Allah. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan melarang bertakbir di mana-mana bumi Allah pun sama pasal semua bumi Allah juga. Mana so boleh semayang bumi Allah semua. Maka siapa yang melarang kalau tidak mendatangkan mudarat besar lah kan, pasal dia ada bab fiqh ini pula. Kalau tidak ada apa-apa halangan sepatutnya tak boleh larang lah kita menyebut nama Allah di mana-mana saja, pasal ini merupakan kebesaran Allah. Itulah. Kalau tidak ada mudarat yang besar lah kan. Kalau kita sebut nama Allah tu kita kena bunuh semua cerita lah. Ini tidak ada mudarat, kalau tidak ada mudarat sekadar takut ke, terkesan ke, maka tak sepatutnya berlaku. Pasal ayat tadi memang betul lah. Ayat tadi yang dia rasa terkesan dengan bila dihalang untuk menyebut nama Allah di masjid rumah Allah tadi. Maknanya Allah merungut tadi, Allah merungut ataupun tasjil syikayah. Kebanyakan orang yang degil ini dihalang oleh golongan degil-degil tadi, menghalang orang yang baik ini untuk mengesahkan Allah dalam rumah Allah. Itu dia punya kesimpulan syikayah yang ketiga lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alal qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله